Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, kita masih lagi berada dalam perbahasan isim dan jenis-jenis dia. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan. Saya suka ulang-ulang supaya tuan-tuan senang ingat ya. Bila saya ulang banyak kali, mudah-mudahan dia permudahkan tuan-tuan untuk lekat benda ni. Baik, hari ini saya nak jelaskan pada tuan-tuan tentang ada 4 jenis isim yang tuan-tuan akan jumpa. Semua ni isim biasa tau, tapi dia tidak ikut kaedah yang biasanya kita gunakan kan. Biasanya kita gunakan kalau kalimat isim biasa itu berpangkat marfu', tandanya ada dhammah di hujung dia, betul kan? Kalau kalimat isim biasa itu sedang berpangkat mansub, tandanya hujungnya berbaris fathah. Al-kitabah. Kalau tanda kalimat itu sedang berpangkat majrur pula, tanda dia apa? Tanda dia hujung dia berbaris kasrah ataupun baris bawah. Itu isim biasa yang selalunya tuan-tuan jumpa. Tapi ni saya jelaskan ada 4 jenis isim. Ya, ada 4 jenis isim biasa juga yang kadang-kadang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Kadang-kadang yang selalu tuan-tuan jumpa sebenarnya jamak muzakkar salim saja. Yang lain-lain ni sebenarnya jarang tuan-tuan jumpa. Jamak muannas salim ni lebih sedikit lah. Dia sedikit berbanding dengan jamak muzakkar salim. Kalimat musanna ni memang jarang sangat tuan-tuan jumpa. Begitu juga dengan isim 5 jarang sangat tuan-tuan jumpa. Tapi walaupun jarang jumpa, kena ajar jugalah sebab ada juga dalam Al-Quran Okey, baik tuan-tuan dengar kalau jamak muzakkar salim tuan-tuan dah belajar. Dia marfu' dengan waw. Betul ke tidak? Waw nun kan? Waw lah. Dia mansub dan majrur dengan ya muslimina. Kalau marfu' muslimuna, kalau mansub dan majrur muslimina Kalau jamak muannas salim pula, dia alif ta tu memang dia punya dia punya penambahan, tapi huruf ta di hujung tu kadang-kadang dia baris depan tu, kadang-kadang dia ti Bila masa kita baca muslimatu tu masa dia marfu'. Bila masa kita baca muslimati, masa dia mansub dan majrur. Okay, kalimat musanna pun tuan-tuan dah belajar, penambahannya ani ataupun aini. Bila masa pakai aini, pakai alif, masa dia marfu'. Bila masa pakai aini, masa dia mansub dan majrur. Contoh dia apa? Kalau kitab kitabani, kalau kalau dia sedang mansub dan majrur, kitabaini, tambahan dia aini dekat hujung Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak perkenalkan pada tuan-tuan jenis yang berikutnya Kita tengok kelompok isim 5 nanti saya besarkan. Okey, sebentar tuan-tuan. Okey, kelompok isim 5 sebentar. Kelompok isim 5 kelompok isim 5. Baik. Kelompok isim 5 ni tuan-tuan, kelompok isim 5 ni kalau tuan-tuan tengok betul-betul dia ada 5 kalimat lah, sebab tu kita panggil dia kelompok isim 5 Kelompok isim 5 ni ada 5 kalimat. Yang pertama ialah bapa abu. Yang kedua ialah akhu, hamu, fu dengan zu. Tuan-tuan boleh tengok dalam diagram tuan-tuan tu. Abu maknanya bapa. Kalau nak catat tepi tu pun boleh Abu maknanya bapa, akhu maknanya saudara. Saudara lelaki tau. Saudara lelaki, akhu, adik, abang itu Kemudian hamu. Hamu ni maknanya ipar kakak ipar, adik ipar, abang ipar Kemudian fu maknanya mulut Mulut tuan-tuan tu, mulut saya ni zu maknanya pemilik ataupun yang memiliki So kelompok isim 5 ni tuan-tuan, kalau dia marfu' dia pakai waw, abu. Kalau kalimat itu sedang berpangkat mansub, dia pakai alif, aba. Kalau dia berpangkat majrur, dia pakai ya di hujung, abi. Semua kat hujung lah, abu, aba, abi. Kalau akhu, akhi. Kalau hamu maknanya ipar hamu, hama, hami. Akhu tadi maknanya saudara lelaki kan Kemudian hamu, hama, hami, fu, fa, fi. Ni semua makna mulut ni tuan-tuan. Fu, fa, fi. Zu, za, zi. Ini maknanya pemilik ataupun yang memiliki. Zu, za, zi. Nampak tak? Okey. Sekarang ni tuan-tuan, saya nak masuk ayat Quran. Kita akan ambil surah Yusuf. Surah Yusuf ayat yang ke-63. Dekat situ ada contoh dia. Tak banyak sebenarnya contoh dalam Quran tapi adalah juga yang boleh kita ambil sebagai panduan kita untuk mudahkan tuan-tuan. Kita ambil ayat bawah sekali tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fokus pada ayat bawah sekali daripada surah Yusuf. Surah Yusuf ayat yang ujung sekali, yang bawah sekali muka surat 242. Kita ambil di pangkal ayat ni tuan-tuan di pangkal ayat Allah menyebut apa? Falamma raja'u ila abihim. Falamma raja'u ila abihim. Tuan-tuan dah tahu kan cerita pasal kisah Nabi Yusuf ni
Yang mana Nabi Yusuf ni telah dibawa oleh adik-beradik dia yang besar. Ramai tuan-tuan adik-beradik dia. Kemudian bawa dia pergi dekat bermain-main di padang pasir. Kemudian dia telah dibuang dalam telaga kan, dalam telaga. Kemudian salah seorang daripada adik-beradik dia tu ambil ataupun bunuh seekor serigala, bunuh seekor binatang dan ambil darah binatang tu bawa kepada bapa Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yaqub, dan bagi tahu pada Nabi Yaqub bahawasanya Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Jadi ini ayat ni, falamma raja'u ila abihim, maka tatkala ataupun apabila mereka telah pulang kepada bapa mereka. Kita ambil rangkap ni saja tuan-tuan. Falamma raja'u ila abihim, maka tatkala ataupun apabila ataupun ketika mereka telah kembali, mereka telah pulang kepada bapa mereka. Jadi ila ni kan haraf jar, ingat tak? Kerja haraf jar apa tuan-tuan? Membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia kan. So ni ialah haraf jar, dia membaris bawahkan kalimat apa tuan-tuan? Kalimat abi, nampak ni, abi. Abi maknanya apa? Abi maknanya bapa, betul ke tidak? So maknanya kalimat bapa ni kan kalimat haraf jar. Haraf jar kerja dia membaris bawahkan isim yang selepas dia kan, memberi pangkat majrur kan. So abi ni dia sedang berpangkat majrur lah tuan-tuan. Okey, mana tanda majrur pada kalimat abi ni? So ini soalan kuis kita hari ni tuan-tuan. Ini soalan kuis kita hari ni, dan kejap lagi kita ulang balik, kita ambil daripada pangkal ayat. Nanti saya nak dengar tuan-tuan punya jawapan. Okey, kita tengok daripada awal. Falamma raja'u ila abihim. Fa maknanya maka tuan-tuan. Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Maka. Ini ialah kalimat haraf. Betul ke tidak? Haraf apa maka? Cuba ingat haraf apa? Haraf penyambung cerita. Betul ke tidak? Okey. Kemudian kalimat lamma. Lamma maknanya ketika, tatkala, sewaktu. Betul ke tidak? So kalimat ini menunjukkan masa yang tertentu kan. Sewaktu, ketika, semasa kan. Semasa ayah balik, nescaya adik gembira. Semasa cikgu pulang, nescaya pelajar-pelajar menghantar. Macam itulah, tak kira So ini ialah kalimat yang berbentuk masa. So kalau kalimat yang menunjukkan masa yang tertentu, dia isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Dia merupakan kalimat isim. So isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Cuba jawab saya. Ketika, sewaktu, tatkala, semalam, tadi, besok, lusa. Itu adalah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. Betul kan? So apa gelaran dia tuan-tuan? Isim zaraf. Jangan lupa tuan-tuan saya selalu ulang-ulang Tuan-tuan kalau lupa kesian lah dekat saya tuan-tuan Okey, zaraf ada dua jenis, satu zaraf zaman, satu zaraf makan. Zaraf zaman tu ialah zaraf masa, zaraf makan tu ialah zaraf tempat. So ini tentulah zaraf masa Okey, zaraf ialah kalimat isim yang mabni. Sebab apa? Sebab apa kita panggil? Kalimat yang ada gelaran dan fungsi kita consider dia sebagai mabni, tak boleh ubah baris tuan-tuan Baik, raja'u maknanya mereka telah kembali ataupun mereka telah pulang. So ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Mereka telah kembali, mereka telah pulang. Ini tentulah kalimat fa'il. Fa'il apa yang ada telah tuan-tuan? Ini ialah fa'il madhi. Betul kan? Fa'il madhi. Baik, apa ganti nama diri dalam fa'il ni? Itu soalan yang kita akan tanyalah, wajib tanya kalau kita jumpa fa'il. So ganti nama diri dalam raja'u apa tuan-tuan? Mereka lah ustaz. Nampak ada tulis kat sini, betul ke tidak? So mereka ni rujuk pada siapa? Tadi tuan-tuan tahu kan cerita pasal Nabi Yusuf. Mereka telah kembali kepada bapa mereka. Mereka tu siapa tuan-tuan? Mereka tu rujuk kepada adik-beradik Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak ada Nabi Yusuf telah ditinggalkan di perigi buta kan. So ini di sebuah sumur orang kata di sebuah perigi So ini mereka ini rujuk kepada adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam, iaitu anak-anak Nabi Yaqub tuan-tuan Okey, kemudian kita pergi kepada kalimat ada maf'ulun bih tak? Ni fa'il kita cari, ada maf'ulun bih tak? Jawapannya tak ada ustaz, tak ada maf'ulun bih. Kemudian ila, ila maknanya kepada. Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ila. Ini ialah kalimat haraf. Haraf apa? Ila. Ada dekat dalam diagram tuan-tuan yang pertama kan, ni ialah haraf jar. Haraf jar. Apa makna jar? Jar ni membari bawah. Kenapa tuan-tuan panggil dia haraf jar? Sebab kerja dia membari bawahkan orang lah, menjarkan orang lah. Nampak? Okay, dia menjarkan siapa? Dia membari bawahkan siapa? Dia membari bawahkan kalimat selepas dia. Isim, kalimat isim selepas dia. So kalimat isim selepas ila ni apa? Abi. Nampak tak? Abi. Okey. Abi ni tuan-tuan, dia termasuk daripada salah satu dari kelompok isim 5. Betul ke tidak? Nanti saya bawa semula diagram ni pada tuan-tuan Alright. Dia termasuk dari salah satu dari kelompok isim 5. Betul ke tidak tuan-tuan? Ya, isim 5
Yang pertama, abu, akhu, hamu, fu dengan zu kan. Itu kalau dia marfu'. Kalau dia mansub, aba. Kalau dia majrur, abi. Akhu, akha, akhi, hamu, hama, hami, fu, fa, fi, zu, zazi. Tu. Dia berpangkat marfu', mansub dan majrur dengan tanda-tanda yang lain yang biasanya tuan-tuan belajar sebelum ni kan. Okey, sekarang ni cuba tuan-tuan tengok. Ini soalan kuis kita hari ni tuan-tuan ya. Cuba tuan-tuan jawab dekat saya. Kalimat abi ni dia termasuk dari salah satu daripada kelompok isim yang 5. Isim yang 5 tersebut ialah bapa, abu, akhu, saudara, hamu, ipar, zu, mulut, fu, mulut, zu yang memiliki. So, abu, abi, aba ni salah satu daripada kelompok isim 5. Jadi saya nak tanya, dalam kalimat abi ni manakah tanda dia sedang berpangkat majrur? Ni memang dia confirm pangkat majrur sebab sebelumnya ada haraf jar kan. So dia confirm sedang berpangkat majrur. Tolong jelaskan pada saya mana tanda kalimat abi ni menunjukkan dia sedang berpangkat majrur. Tolong bagi tahu dengan saya tuan-tuan Tolong hantar ke 0108173131. Baik, abihim ni betul tak dia dua isim berpasangan tuan-tuan? Di pasangan apa? Cuba tuan-tuan tengok. Abihim, bapa mereka. So dia dia ni dua isim berpasangan, dia ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. So abi ni mudhaf, him ini mudhafun ilaih. Betul ke tidak? So him ni tuan-tuan, dia ialah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi kan. So gelarannya isim ganti nama diri. Betul ke tidak? So kalau dia gelaran dia sebagai isim ganti nama diri, fungsi dia menjadi ganti nama diri lah kan. So dia jadi ganti nama diri kepada siapa tuan-tuan? Cuba jawab. Mereka tak kala mereka pulang kepada bapa mereka. Mereka rujuk pada siapa? Mereka rujuk kepada adik-beradik Nabi Yusuf. Betul ke tidak? Okey, tuan-tuan kembali kepada soalan kita. Abi ini berpangkat majrur. Kenapa? Sebab sebelumnya ada haraf jar. Soalan saya, jawab soalan tuan-tuan jangan merapu benda-benda lain. Kadang-kadang tuan-tuan jawab kat saya daripada awal, tak apa, okey. Tapi last sekali soalan sebenar tuan-tuan lupa jawab. Yang itu tak boleh. Soalan sebenar yang mesti tuan-tuan kena jawab. Nak jawab yang lain-lain boleh. Kadang-kadang ada yang rajin daripada awal ni dia error. So no problem, saya check Kalau salah saya bagi tu salah lah. Tapi biasanya tuan-tuan jawab dengan jawapan yang betul lah tapi soalan utama mesti kena jawab So sekarang ni soalannya ialah abi ini sedang berpangkat majrur. Manakah tanda majrur dia? Tuan-tuan tahu dia majrur sebab apa kan? Sebab sebelumnya ada haraf jar kan Tapi itu bukan soalannya. Soalannya ialah kalimat abi ini betul dia sedang berpangkat majrur. Manakah tanda majrur dia? Tolong jawab dan hantar ke 0108173131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.